Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi InsyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Sebelum tu boleh dengar ke suara saya? Boleh Ustaz. Akak tengah try pergi masuk FB Live. Dia ada masalah sikit, tak boleh masuk. Jadi kat recording je lah ya. So Okey. tak jelas semua. Okay. Alhamdulillah. So boleh mula insyaAllah. Baik. Um, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu untuk kita sambung tadabbur surah Al-Munafiqun. Jadi saya uh, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan jemaah yang uh, berada pada pagi ini, mungkin dalam keadaan sekarang ni hujung-hujung tahun ni, waktu cuti sekolah pula kan. Dan ini waktu orang pergi jalan-jalan, rehat bersama keluarga. Tapi Alhamdulillah, maknanya kita ambil sedikit masa daripada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita melihat tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan um, dia memberi manfaat di dalam kehidupan kita, sama ada kita nak melaksanakan sesuatu perkara, memperbaiki perkara yang telah kita laksanakan, meninggalkan sesuatu perkara, sama ada yang pernah ataupun yang belum lagi kita laksanakan. Maknanya itulah dari sudut kesan pengamalan daripada kefahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Munafiqun. InsyaAllah biiznillah ta'ala dua ayat lagi, ayat 5 dan ayat 6. Cumanya sebagai pengenalan awan, bila saya membaca ayat 5 dan 6 ni, ia adalah ayat yang sangat menggerunkan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang tidak ada pengampunan kepada orang munafik, telah tertutup pintu bagi mereka untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain menyebutkan maknanya pintu taubat bagi seseorang itu sentiasa terbuka hinggalah sampai nyawanya dikerongkong ataupun sama ada berlakunya kiamat apabila matahari terbit di sebelah barat. Tetapi dalam ayat ini, ayat 5 dan juga ayat 6 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu perkara yang menegaskan tidak ada keampunan kepada orang-orang munafik. Jadi bila saya membaca ayat ini, kita terfikirkan memang patutlah mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran bahawa orang munafik ini berada di tempat yang paling dalam dalam api neraka melebihi orang kafir. Nanti kita akan bicarakan dua ayat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari sikap dan juga sifat ini, insya-Allah. Allahumma la taj'alna minhum. Mudah-mudahan. Baik. Jadi sedikit perhatian, maknanya pengulangan daripada apa yang telah kita pelajari, 4 ayat yang kita pelajari. Ini bermula ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang munafik yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hadir di hadapan Nabi SAW. Iza ja'akal munafiqun. Mereka hadir bertemu dengan di hadapan Nabi SAW dalam keadaan fizikal ataupun penampilan mereka itu
menyebabkan orang-orang akan terkesima, orang akan terpegun, tertarik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jadi mereka datang tu dalam keadaan mereka nak kan orang perhatikan mereka. Mereka nak kan dapatkan pengaruh bahawa mereka ini juga adalah orang yang dekat dengan Rasul. Bahkan Rasul apabila kami qalu nashhadu innaka la Rasulullah, bila kami mengatakan hal yang benar dan bersyahadah kepada Rasulullah SAW, wa in yaqulu tasma' liqaumihim. Maknanya ketika mereka bercakap, mereka menyatakan penyaksian mereka kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mendengar tasma' liqaulihim. Bahkan ayat ini, ayat yang keempat juga menjadi teguran kepada Nabi SAW. Apabila Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Ubay, sedangkan yang datang cerita kepada Nabi SAW itu mungkin disebabkan dia seorang kanak-kanak. Walaupun Nabi SAW tidaklah mengatakan kepada Zaid bin Arqam bahawa kamu berdusta dan sebagainya. Tetapi bila Nabi SAW membenarkan dalam masa yang sama, walaupun Nabi tak sebut apa-apa kepada Zaid bin Arqam, dia seakan-akan maknanya tak apalah, mungkin ada kesilapan apa ni budak ni disebutkan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seakan maknanya menegur Nabi SAW. Tetapi kita lihat satu benda di sini adalah memang orang munafik ini mereka mempunyai kelebihan tersebut. Sebab mereka ini macam saya sebutkan, mereka ini adalah politician. Mereka ini adalah orang yang memang pengaruhnya besar. Dalam keadaan bila mereka beriman, orang akan tengok, mereka ini pun beriman. Mereka ini pun dekat dengan Nabi SAW. Layaklah, maknanya mereka dulu orang yang ada pengaruh. So mereka bersama-sama dengan orang yang ada pengaruh sekarang. So mereka ini dilihat sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi ketika mana bersama dengan Rasulullah SAW. Cumanya apabila adanya aduan tersebut, mereka menjadikan sumpah mereka ittakhadhu aymanahum junnatan. Jadi orang yang junnah saya sebutkan bahawa perisai, orang yang mana menggunakan perisai ni, dia hanya menggunakan perisai ni kalau dia tahu bahawa dia sedang diserang. Jadi nak kata paranoidnya orang munafik ini, apabila kalau ada perkataan ataupun ada suara-suara yang against mereka, mereka rasa itu adalah satu suara yang nak menjatuhkan mereka. Orang lain semua buruk, orang lain semua salah. Kalau ada benda kritikan yang mereka berikan kepada kita, maknanya mereka nak jatuhkan kita. Jadi ini satu peringatan juga. Dan kadang-kadang dalam menerima teguran, satunya yang menegur lah. Tetapi kalau kita berada pada side orang yang ditegur, jadi janganlah kita beranggap bahawa setiap teguran daripada orang lain tu semata-mata nak menjatuhkan kita. Walaupun apa pun maknanya niat dia, tapi teguran itu sesuatu yang memang pahit, tetapi kita berusaha untuk menerima dengan cara yang baik. Walaupun dari sudut side orang yang menegur sudah tentu ada adabnya juga kan. Tapi kalau kita berada di side, sebab kita tak boleh nak ubah apa yang ada pada orang lain. Kita hanya boleh mengubah daripada apa yang ada pada diri kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya, fasaddu an sabilillah, pada ayat yang kedua juga, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Jadi mereka itu menghalang bukan sekadar orang lain, malah mereka menghalang diri mereka sendiri dan juga orang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan disebabkan mereka ini ada perisai yang tak kelihatan, kan. Ini Nabi SAW tidak boleh maknanya melakukan apa-apa kepada mereka secara zahir, kerana secara zahirnya juga mereka menyebutkan mereka Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut humul adu fahzarhum, mereka itu benar-benar musuh kamu, maka jauhilah mereka. Qatalahumullah. Jadi kalau
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan qatalahumullah ini, dia merupakan satu word yang berat. Sebab qatal ni membunuh. Dia menunjukkan bahawa mereka ini akan binasa pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pada ayat yang ketiga, zalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Jadi mereka, hati mereka ni terkunci, fahum la yafqahun, dan mereka tidak dapat memahami sesuatu ini dengan deep, dengan mendalam. Jadi pada ayat yang keempat, anna yufakun, ini apabila kalau kita tertanyakan macam mana mereka boleh jadi demikian, iaitu bagaimana mereka menjadi musuh kamu, ya ini apabila mereka, hati mereka telah pun terkunci. Baik, jadi bila kita akan tengok ayat yang kelima dan ayat yang keenam ni, ia akan lebih menghuraikan ayat 1, 2 dan 3. Baik. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'sahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat, supaya Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah untuk kamu, jadi mereka enggan sambil menggelengkan kepalanya, dan engkau melihat mereka berpaling dan dari bertaubat, serta mereka berlaku sombong dan sombong angkuh. Baik. Jadi bila maknanya mereka dah dieksposkan bahawa mereka ini adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mereka punya apa yang mereka sebutkan telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aduan Zaid bin Al-Arqam tadi, maka dikatakan kepada mereka, pergilah minta ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ayat ini adalah ayat kesinambungan daripada cerita selepas peperangan Uhud. Maknanya bila selepas peperangan Uhud apa yang berlaku, orang dah mula nampak sikap Abdullah bin Ubay ni apabila dia mengajak kaum geng-geng dia yang mengikuti dia, hampir 300 orang dalam peperangan Uhud yang keluar daripada medan Uhud dan pulang ke Madinah. Jadi selepas daripada peperangan Uhud ni, jadi orang kata kepada mereka ni, utama Abdullah bin Ubay, pergilah mohon ampun pada Nabi SAW, kan, pergi minta Nabi SAW mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas sikap mereka. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ada juga orang yang melakukan kesalahan dalam peperangan Uhud. Sebagai contoh, mereka yang berada di atas bukit Uhud, kan, atas bukit pemanah, atas bukit pemanah Jabal Rummah, kan, yang mana 40 orang yang turun, kan. Jadi dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Nabi SAW memohon ampun kepada mereka, kan, fastaghfir lahum, kan, wasyawirhum fil amr, kan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nabi memaafkan mereka, Nabi mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan Nabi bersama dengan mereka, wasyawirhum, Nabi minta pandangan daripada mereka. Jadi nak sebutkan ada juga orang yang mukmin yang bersalah, yang mengingkari ataupun tersilap dalam memahami apa yang Nabi SAW arahkan. Tapi yang pentingnya bila kita melakukan kesilapan adalah bagaimana kita kembali untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya ketika mana keberadaan Nabi SAW, maka kita mohon maaf kepada Nabi dan minta Nabi SAW mohon ampun. Bahkan itu satu benda yang kita kata satu peluang yang sangat besar apabila Nabi SAW
bersedia untuk memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan yang kita lakukan. Kan? Jadi kita boleh bayangkan kalau kita berada di tempat di mana adanya Rasulullah SAW bersama dengan kita. Kan? Sudah tentu perkara yang mungkin kita akan minta, kan? Ini mohon Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Kan? Kerana permintaan Nabi SAW ni luar biasa. Kita akan sebutkan nanti bagaimana contoh-contoh. Ada perkara yang Nabi SAW tak minta pun Allah berikan. Apatah lagi kalau ada perkara yang Nabi SAW minta, maka ia sesuatu kebaikan yang akan berkekalan. Kan? Jadi ada yang mengatakan wa idza qila lahum ni maknanya percakapan ucapan daripada orang beriman ni kepada Abdullah bin Ubay dan orang munafik ni selepas daripada peperangan Uhud. Maknanya pergilah minta ampun, tapi mereka tak mau berkeras, tak mau minta ampun sampailah kepada ayat ini diturunkan. Jadi ada juga yang mengatakan kesinambungan daripada peristiwa selepas perang Uhud dalam riwayat Bukhari Muslim selepas daripada cerita Zaid bin Al-Arqam sebelum ini. Kan, bila dah dibacakan ayat itu kepada ramai, bahkan dibaca pada hari Jumaat, jadi orang datang bertemu, kan, kita pergilah minta ampun pada Nabi SAW, maka mereka tidak mahu, mereka masih lagi berkeras untuk tidak mahu minta ampun daripada Nabi SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi wa idza qila lahum ta'alu, ya, dah rugi. Bukan sekadar rugi. Nanti kita akan tengok bagaimana dengan sikap itu disebabkan itulah maknanya tertutupnya peluang untuk bertaubat. Baik, ta'alu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ta'alu. Ya, ini merujuk kepada orang para sahabat radhiyallahu anhum, maknanya ajak mereka. Bahkan Nabi SAW juga, walaupun dengan permusuhan yang begitu besar, yang begitu kuat, yang mana ditunjukkan oleh mereka, Nabi SAW juga para sahabat tetap maknanya melihat bahawa mereka ni orang yang berpotensi untuk maknanya kembali kepada kebaikan. Ini satu sikap yang sangat mulia. Dan apabila kita melihat seseorang itu dengan potensi kebaikan yang ada pada dia. Yang mana kalau dia menjadi baik, insya-Allah maknanya kebaikan tu mungkin lebih luas tersebar, kan? Sebab mereka ni pun ada orang-orang yang ada pengaruh, kan? Baik. Jadi yang digunakan perkataannya adalah ta'alau. Ta'al, kalau sekarang ni bahasa kita ta'al dalam bahasa Arab ni mari sinilah, datang sini. Tapi ta'alau ini dia ada kaitannya dengan perkataan ta'ala. Kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna ta'alau? Daripada perkataan ta'ala, ini sesuatu, makna keadaan kita menjemput seseorang ataupun sesuatu untuk tujuan yang mulia ataupun dengan cara yang terhormat. Dia ibarat macam ni. Ibarat maknanya kalau kita sedang mendaki bukit. Kita sedang mendaki bukit. Ada orang yang mana di bawah kita, yang mana dia nak mendaki ke atas tu mungkin memerlukan sedikit daya, yang mana memerlukan bantuan kita yang telah berada di atas. Jadi bila kita membantunya, yakni kita sebut kepada dia, pegang tangan dia, ta'al. Jadi mari daripada kedudukan yang berada di bawah kepada tempat yang tinggi, maka disebutkan kepada ta'al. Kenapa? Bila mereka berada di bawah, jadi mereka tak nampak Islam itu secara luas. Jadi mereka yang nampak mungkin semak-semak yang menghalang mereka melihat betapa indahnya view ataupun pemandangan apabila berada di puncak. Maka ta'alau ini menunjukkan kepada seolah para sahabat ni nak pegang tangan mereka ini untuk menaikkan, maknanya meninggikan kedudukan mereka untuk bersama-sama dengan orang beriman yang lain
yang mana bukan orang beriman tidak melakukan kesilapan dan kesalahan. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah, kan. Jadi mereka ini cepat-cepat mengingati Allah Subhanahu wa taala, kan, apabila mereka melakukan kesilapan. Jadi menunjukkan bahawa taubat itu merupakan satu kedudukan yang tinggi apabila seseorang ini dia berusaha ke arah tersebut. Kan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa bukan bermakna tidak melakukan langsung kesilapan, tetapi adalah orang yang cuba berusaha untuk menyempurnakan keimanannya dan juga ketakwaan. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila disebut siratal mustaqim, kan. Siratal mustaqim ini bukan sekadar jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus tinggi ke atas menuju kepada ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat atau menaikkannya. Ini seolah-olah macam itulah. Cuma bukan sekadar mengangkat, tapi dia lebih kepada ajakan. Marilah naik sekali. Dia tolong bantu, seolah macam pegang tangan. Dia tolong bantu, kata mari naik sekali. Mari berdiri di atas puncak ni supaya tengok pemandangan yang lebih luas. Jadi ta'al itu maknanya datang. Dari sudut bahasa Arabnya maknanya datang. Ataupun kemari, marilah. Mai sini, bawa sini. Jadi harta haluman ni semua datang. Cumanya datangnya itu adalah datanglah, mari naik bersama ke tempat yang tinggi. Ini digunakan perkataan ta'al itu dalam bahasa Arab. Okay. Dalam Quran juga digunakan perkataan hatu, hati, hati. Jadi memanggil ataupun datang, memanggil sesuatu supaya ia datang dengan tegas dan kuat. Dan biasanya perkataan had ini digunakan dengan perkataan burhan. Qul hatu burhanakum. Datangkanlah dalil kamu. Bukti-bukti, burhan bukti. Qul hatu burhanakum. Datangkanlah bukti-bukti. Jadi hatu itu menunjukkan kepada panggilan ataupun yang tegas dan juga kuat, dengan suara yang kuat. Baik. Dalam Quran ada juga disebutkan halumma. Perkataan halumma ini dalam surah Al-Ahzab yang terkait dengan orang munafik juga. Pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala sebut qad ya'lamullahu mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Baik, terjemahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan orang-orang munafik yang menghalangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersatu dengan kami, sedang mereka tidak turut berperang melainkan sebentar sahaja. Jadi maknanya ini orang beriman dalam surah Al-Ahzab ni juga panggil orang munafik. Halumma ini panggilan yang menunjukkan kepada berulang kali. Mari, jom, ikut serta. Panggilan yang berulang-ulang disebut dengan halumma. Itu perbezaannya. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yang sangat signifikan, iaitu para sahabat. Ini nak memanggil supaya mereka ini bersama-sama dengan orang beriman, bersama-sama mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Ta'alu. Disebutkan ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Marilah. Allah Subhanahu wa taala sebut marilah kepada Rasulullah SAW dan mohon ampun, minta Nabi SAW memohon ampun kepada kamu, mengajak ke arah kemuliaan, mengajak ke arah ketinggian nilai, iaitulah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak ajak untuk kita memahami tentang betapa besarnya ayat ini apabila terkait dengan Rasulullah SAW bersedia untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam sejarah
dakwah Nabi SAW, ada perkara yang besar yang berlaku di dalam agama kita ini datang tanpa diminta oleh Nabi SAW, dan ada perkara yang Nabi SAW minta secara khusus, maka kebaikan itu akan berkekalan. Contoh, ada perkara yang Nabi SAW diberikan tanpa diminta. Contoh berkaitan dengan perubahan kiblat. Bahkan disebutkan kiblat Rasul-Rasul sebelum ini, sampailah maknanya kepada Nabi SAW, kiblat mereka adalah Masjidil Aqsa. Kan? Jadi sebab itu Nabi SAW pada permulaan solat sebelum daripada peristiwa Isra' Mi'raj pun, adanya solat malam, adanya solat pagi, adanya solat petang. Kan? Jadi kiblatnya itu ke arah Masjidil Aqsa kerana mengikut syariat yang sebelumnya. Jadi bila menghadap ke arah Baitul Maqdis, adalah merupakan syariat yang turun-temurun, kita katakan. Maka selepas daripada Nabi SAW berhijrah, kedudukan Madinah ni di tengah, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Jadi bila Nabi duduk di Mekah, Nabi akan menghala diri Nabi di hadapan Kaabah, dan dalam masa yang sama ke arah Baitul Maqdis. Kita pernah dengar kan Nabi SAW solat di hadapan Kaabah, di balik najis dan sebagainya. Kan Nabi solat di hadapan Kaabah tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Kerana Nabi mencintai Kaabah, dalam masa yang sama arahan ataupun syariatnya itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi apa yang berlaku ketika mana Nabi SAW berhijrah? Nabi berada di Madinah. Madinah ni center di antara Makkah dan juga Baitul Maqdis. Maka Nabi hanya boleh ada satu pilihan, iaitu menghadap ke Baitul Maqdis, sebab syariat adalah menghadap Baitul Maqdis, tak boleh dah menghadap ke Makkah yang mana arahnya berlawanan. Jadi bila Nabi SAW berada di Madinah, kan, tambah pula orang Yahudi menyakiti Nabi SAW dengan mereka mengatakan, tengok Muhammad, dia kata ajaran dia berbeza dengan kita, tetapi kiblat dia sama macam kita. Apa yang bezanya? Menyebabkan Nabi SAW rasa sedih. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi tengok ke langit. Nabi tengok je, Nabi tak buat apa-apa, orang tengok je ke langit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami telah melihat, maknanya engkau menoleh kepalamu ke langit. Nabi tengok je ke langit. Nabi tak minta, tapi Nabi seakan-akan mengharap. Memang tak minta secara jelas lah. Ini mengharap, pengharapan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam Al-Quran? Allah kata, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami mengubah arah kiblat. Ini perubahan arah kiblat yang tak pernah berlaku sebelum ini. Itu satu benda yang sangat besar dalam syariat, kan? Falanuwalliyannaka qiblatan. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyebutkan kami menukarkan arah kiblat, tetapi Allah sebut sebab apa kami tukarkan arah kiblat? Tardaha, supaya kamu redha, supaya kamu puas hati. Allah bukan tukarkan arah kiblat. Allah tak mentionkan bahawa tukarkan arah kiblat kerana Kaabah itu adalah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, kan. Kaabah ini ada sejarah yang begitu besar. Allah tak sebutkan, tapi Allah kata kami menukarkan arah kiblat itu, kan, kerana bagi Nabi SAW puas hati. Jadi kita faham bagaimana ada perkara yang besar dalam agama pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi SAW meminta. Surah yang turun kepada Nabi SAW yang menyebutkan tentang didapangkan dada, alam nashrah laka sadrak. Yang ini didapangkan dada untuk menerima tanggungjawab dakwah. Sebagai comparison, kita nak melihat kedudukan Nabi SAW. Kalau kita tengok Nabi Musa sebagai contoh. Nabi Musa juga orang yang mana Nabi yang dipertanggungjawabkan atas tugasan dakwah. Tapi bila mana Allah tugaskan dakwah, maka Nabi Musa minta, kan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
kan. Jadi takut mereka mendustakan aku dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilapangkan dada, lepas tu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Harun untuk bersama dengannya. Tak ada masalah, maknanya kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara yang baik, yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka mendengar permintaan hamba-Nya. Tapi kita nak sebutkan specialnya Nabi SAW ni, perkara yang tak diminta pun Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan, berikan kepada Nabi SAW. Apatah lagi lah kalau Nabi SAW minta, antara yang Nabi SAW minta secara khusus adalah doa kepada Ibn Abbas, antaranya Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Hingga ke hari ini bila kita buka kitab tafsir, nama yang utama yang akan naik dalam kitab tafsir Ibn Abbas ataupun anak muridnya Mujahid, Ikrimah dan sebagainya, menunjukkan barakah doa Nabi SAW itu berkekalan hingga akhir zaman, hinggalah maknanya hari kiamat. Bahkan doa Nabi SAW pada penduduk Taif kan, ketika mana Nabi pulang daripada Taif, mudah-mudahan penduduk Taif ini akan ada mereka yang keluar daripada sulbi mereka yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang selepas daripada Islam tersebar, penduduk Taif antara penduduk yang beriman, kekal beriman. Bahkan ketika mana zaman Abu Bakar, ketika mana banyaknya orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengakui Nabi di pelbagai daerah, di Makkah dan Madinah itu, Taif antara tempat yang mana terselamat daripada fitnah tersebut. Jadi itu nak sebutkan kesan apabila Nabi SAW minta secara khusus. Jadi balik kepada ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan, kamu mempunyai peluang yang sangat besar, sangat cerah untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan banyaknya siri permusuhan yang kamu tonjolkan, iaitu dengan kamu pergi kepada Nabi SAW, minta Nabi SAW untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang macam disebutkan oleh Puan Adra tadi kan, maknanya satu yang sangat merugikan apabila tak menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Terbayangkan, wallahu alam, kita tak boleh nak kata kalau lah kita berada time tu kita akan berjumpa Nabi SAW, tak boleh juga kan, sebab ada hikmah kenapa Allah jadikan maknanya kita pada zaman ini kan. Tapi maknanya kita belajar sesuatu apabila adanya peluang, dan sudah tentu kita pun juga ada peluang-peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menggunakan peluang tersebut, mudah-mudahan kita mendapat, kalau tak di dunia pun maknanya kita mendapat syafaat Nabi SAW. Masih lagi ada. Hari ini mungkin kita tak dapat doa secara direct daripada Nabi, tapi masih ada peluang lagi untuk dapat syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan daripada kalangan umat yang mendapat syafaat Nabi SAW. Amin, insyaAllah. Baik. Apa respon orang munafik? Yang penting, apa respon mereka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, para sahabat sebut, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Marilah mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah. Minta Rasulullah SAW mohon ampun. Lawwaw ru'usahum. Lawwaw ni daripada perkataan liwa. Liwa ini adalah bendera. Kan, bendera ni kan, bendera kan, kalau kita tengok bendera kan, bendera Malaysia ke bendera apa ke kan. Jadi bila dia kena angin dia akan berkibar kan. Kiri kanan kan. Jadi lawwaw ni daripada perkataan liwa. Ini mereka memaling. Sebenarnya bukan memaling lah, menggeleng kepala. Ini geleng kepala kan. Geleng kepala kan mana kiri kanan macam apa? Bendera yang terbang kan. Lawwaw ru'usahum, mereka menggeleng kepala mereka. Menggeleng kepala mereka maknanya mereka tak mau. Wa ra'aitahum yasuddun. Jadi sudut body language, jadi kepala dia punya expression muka. Badan mereka pun menunjukkan mereka tak mau. Wa ra'aitahum yasuddun. Tak mau. Dia soal gambaran yang macam itulah. Geleng kepala, mimik mukanya, expression maknanya badannya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahum mustakbirun, dan Allah revealkan
singkapkan apa yang ada di dalam hati mereka, iaitulah mereka ini adalah orang yang mustakbirun, orang yang sombong, orang yang angkuh. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa orang yang angkuh, sombong ni, kan, orang yang tak akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang tak akan masuk ke dalam syurga. Jadi syaitan atau iblis juga adalah makhluk yang sombong. Bagaimana iblis yang berkekalan dengan kemaksiatannya, maka begitulah orang munafik ni juga berkekalan kerana kesombongan. Baik, kalau kita fikirkan kenapa kita pun macam, saya pun duk fikir-fikir kenapa orang munafik ni dia tak boleh nak terima ataupun tak mau nak menggunakan peluang yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Kenapa mereka tak mau pengampunan daripada Nabi? Satu sebab memanglah sebab sombong kan. Maknanya sebab dia rasa sangat sakit hati dengan Nabi SAW sebab seakan-akan mengambil tempat dia kan untuk menjadi pemimpin. Itu besar sangat ke kita nak sebutkan besar sangat ke nak menjadi pemimpin tu berbanding kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita duk fikir kenapalah dia tak mau ambil peluang ni kan. Jadi antara sebabnya juga adalah bila kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan orang munafik ni antara mereka bukan memusuhi sombong kepada Nabi SAW, bukan semata-mata kerana sombong kepada Nabi SAW, hingga kan kepada mereka memisahkan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Apa maknanya? Kalau Al-Quran sebut apa yang Quran kata, okey, tak apa, kami terima. Tapi kalau apa yang Muhammad sampaikan, makna apa yang Nabi ucapkan bukan daripada ayat Quran, kami boleh dengar ataupun benda itu apa yang kamu cakap. Kamu macam kami. Jadi dia tak melihat Rasulullah itu sebagai kedudukannya yang lebih tinggi daripada umat biasa. Jadi maknanya dia memisahkan di antara satu-satunya golongan yang memisahkan di antara Allah dan juga Rasul. Maknanya kami apa yang Quran sebut okey, tapi apa yang Nabi SAW sampaikan, apa yang dia cakap tu boleh betul, boleh salah. Jadi mereka mana tidak melihat kemuliaan dan ketinggian kedudukan Rasulullah SAW. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan baca surah Muhammad, dalam surah Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kenapa turunnya surah Muhammad ni, antara sebabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kedudukan Nabi SAW, walaupun Nabi SAW tanpa title Rasul pun, apa yang Nabi SAW sampaikan itu adalah hak. Baik, kalau kita tengok ayat yang pertama surah Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala mula sangat asing dalam surah-surah dalam Al-Quran kerana bermulanya itu dengan isim mausul. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ayatnya apa? Wa saddu an sabilillah. Allah cerita tentang orang munafik apa? Wa saddu an sabilillah. Ini cerita tentang orang munafik yang mana mereka ini memisahkan di antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan apa yang Rasul sebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datang ayat yang kedua, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Ayat yang saya bawakan di sini. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama Nabi SAW ada 4 kali. Muhammad ada disebutkan 4 kali. Dan setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nama Nabi SAW, maka akan Allah datangkan bersamanya gelaran Nabi ataupun title Nabi SAW sebagai Rasul. Muhammadun Rasulullah dalam surah Al-Fatih. Dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutkan nama Muhammad, maka akan sebutkan nama Rasulullah. Ini title Nabi SAW. Satu-satunya dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Muhammad tapi tak sebut Rasulullah adalah dalam surah Muhammad. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan orang yang beriman, mereka akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW dan apa yang diturunkan kepada Muhammad tanpa titlenya, maknanya dia sebagai seorang manusia
apa yang diturun, apa yang diucapkannya itu adalah perkara yang hak. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak orang yang beriman melihat bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dari sudut Quran dan apa yang Nabi SAW sampaikan itu adalah kedua-duanya hak. Jadi dia tak ada istilah nak pegang pada Quran saja, tak mau pegang pada hadis. Macam berlaku dalam sejarah, disebutkan Quraniyun, ahli-ahli Quran. Quraniyun ni baguslah dari sudut bahasanya, tapi maknanya orang yang berpegang pada Quran saja. Ataupun bahasa kita sekarang ni anti hadis, kan? Sedangkan Quran sendiri maknanya membawa kepada membawa ataupun membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, membenarkan kedudukan Nabi SAW. Kita tengok dalam bab doa. Ini sebab kita cerita tentang bab doa, kan. Tengok dalam bab doa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Yes, makna kita nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada perantara. Sebab kan, bila persoalan-persoalan yang lain, kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan kata kepada Nabi SAW, kul yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal kul. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi, katakanlah, maknanya ada perantara. Tapi dalam bab doa, yes, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah tak kata kul, katalah Muhammad fa inni qarib, bahawa sesungguhnya aku dekat. Allah tak kata kepada Nabi SAW, menunjukkan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada gap, tidak ada perantara. Kita boleh directly, siapa sahaja boleh directly, maknanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak mention adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa idza sa'alaka, bila mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad. Kenapa Allah tak kata wa iza sa'ala, jika hamba-Ku bertanya tentangku, jawablah, jika hamba-Ku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Kenapa Allah kata bila hamba-Ku bertanyakan kepadamu tentangku? Menunjukkan bahawa untuk kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak merasai maknanya doa yang kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hijab, dia tak akan berlaku tanpa petunjuk Nabi SAW. Tanpa kita bertanya hari ini, maknanya dengan bertanya maknanya kita nak mendapatkan bagaimana caranya untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu. Ini dalam bab doa ni, maknanya pun hari ini kita memerlukan petunjuk daripada Nabi untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kabulkan itu memang directly, tak perlukan kepada perantara. Tapi kita nak berdoa tu mesti berdasarkan petunjuk. Bahkan untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah, kalau maknanya kamu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kata apa? Fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Nabi SAW. Maka dengan ikut Nabi SAW, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintaimu. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni. Jadi faham tak kenapa orang munafik ni, maknanya kesalahan mereka itu cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka menidakkan kedudukan, mereka tidak melihat kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam bab doa ni pun Allah Subhanahu Wa Taala kata wa iza sa'alaka, kalau dia bertanyakan kepada kamu, hamba aku bertanya kepada kamu, mesti mengikut petunjukmu, barulah mereka boleh berdoa direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham, Baik. Jadi sebab itu ayat yang seterusnya memang ayat yang sangat menakutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, sawa'un, sama saja kepada mereka, sama ada engkau meminta ampun untuk mereka ataupun engkau tidak meminta ampun, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi hidayah kepada petunjuk kepada kaum yang fasik. Baik. Ibn Jarir menyatakan
ayat ini diturunkan setelah mana meriwayatkan daripada Urwah, dia berkata ketika mana turunkan ayat ini, sawaun engkau Muhammad memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka, walaupun engkau memohon ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ini surah At-Taubah. Ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maknanya ada yang mengatakan makna ayat surah At-Taubah ni diturunkan makna ayat ini saja. Sebab surah At-Taubah ni turun lambat sikit di hujung dakwah Nabi SAW. Sedangkan disebut surah Al-Munafiqun ini diturunkan pada pertengahan Nabi SAW berada di Madinah. Jadi nak sebutkan Nabi SAW sebelum ayat ini turun, sebab ayat ini kita kena faham kenapa disebutkan 70 kali. Baik, saya akan sebutkan. Maknanya sebelum ayat yang ke-6 surah Al-Munafiqun ini turun, sebab ayat yang ke-6 ni kita kena faham bahawa dia adalah final. Final maknanya tak ada dah, sama saja. Allah tak akan ampunkan. Jadi menunjukkan sebelum ini Nabi SAW telah pun memohon ampun kepada mereka, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya, dalam keadaan mereka tak datang minta kepada Nabi SAW pun untuk mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa akhlak Nabi SAW. Mereka buat maknanya onar kepada Nabi SAW. Nabi tak balas dengan keburukan. Nabi minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dalam keadaan mereka tak datang pun kepada Nabi SAW untuk minta Nabi SAW mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka finalnya Allah kata pergi minta ampun kepada pergi minta Nabi SAW minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat ini menyebutkan tentang Abdullah bin Ubay, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata kalaulah kamu memohon ampunan bagi mereka 70 kali pun, 70 kali. Kenapa 70 kali? Ini menunjukkan kepada banyak. Jadi dia sebenarnya bila kita sebutkan nilaian yang banyak, apa yang kita faham? Maknanya berapa kali pun kalau kita marah kan kepada seseorang tu, kalau dia mari nak minta maaf, kalau kamu minta maaf 1000 kali pun aku tak maafkan kan. Sebab apa? Menunjukkan kemarahan kita kan. Jadi 70 ni dalam bahasa Arab dia boleh jadi sebab angka 7. Jadi boleh jadi angka yang memang 7 ataupun dia boleh jadi menunjukkan kepada banyak. Dia huruf yang biasa digunakan. 70 ini banyak. Kita dengar hadis Nabi SAW tentang umat ini akan terbahagi kepada 73. Ada yang kata 73 itu menunjukkan kepada banyak. Ada yang kata 73 itu memang 73. Disenaraikan siapa yang sesat dan sebagainya, yang berbagai pandangan lah. Tapi nak sebutkan maknanya 70 kali sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan berapa banyak pun kamu mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan berikan keampunan. Cuma nak tanya, adakah Nabi SAW tak faham ayat tu? Adakah Nabi tak faham kata sebenarnya 70 kali itu nak menunjukkan kepada banyak? Mustahil. Tapi apa yang Nabi SAW buat? Sungguh aku akan memohon ampun lebih daripada 70 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat 6. Kerana nak sebutkan sikap rahmah Nabi SAW. Yang ini bila Allah kata 70 kali, adakah Nabi tak faham bahawa 70 kali menunjukkan kepada banyak mana pun minta ampun Allah tak ampun lah? Tak. Tapi Nabi memilih. Maknanya kalau Allah kata 70, ada peluang tak kalau lebih pada 70? Ada peluang lagi. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dah nak menutup peluang tersebut, tapi Nabi nampak ada peluang lagi. Masih ada peluang lagi. Nabi nak berusaha untuk mohon ampun
pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan dan kesilapan mereka. Ini kita tak boleh nak membayangkan kan bagaimana sikap mana begitu rahmahnya Nabi SAW hatta kepada orang yang bersalah, orang yang buat onar kepada Nabi SAW. Dalam keadaan mereka itu tak rasa apa pun bila Allah kata pergi minta kepada Nabi SAW sedangkan Nabi dah buat dah benda tu. Dalam keadaan mereka tak tahu pun Nabi dah buat dah mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Bila Allah kata 70 kali, Nabi kata aku akan mohon ampun lebih daripada 70 kali. Nak kata sayangnya Nabi SAW kepada umat Nabi SAW ini, itulah sikap Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ini, datang turun ayat ini, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama sahaja keadaan mereka, ya ini akan mereka terus sombong kerana hati mereka telah pun terkunci rapat. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fatubi'a ala qulubihim. Saya sebutkan ayat 5 dan 6 ni dia akan menguatkan lagi ataupun tafsirkan di antara satu sama lain ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi kenapa mereka ini sama sahaja, mereka ini tak akan maknanya mendapat pengampunan ataupun diminta untuk memohon ampun, mereka takkan mohon ampun sebab apa? Fatubi'a ala qulubihim. Dan kita dah sebut fatubi'a taba'a ni macam cetak. Mana dah finalize. Chop pak. Berbanding khatama. Khatama ni dia boleh edit lagi. Tapi dah tubi'a ni mana tutup terus. Tak ada peluang dah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ayat ni kita nak kena rasa bahawa betapa murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini, sedangkan apa yang Nabi SAW tadi kita melihat kedudukan Nabi SAW. Nabi SAW ada perkara yang Nabi tak minta Allah berikan. Ada perkara yang Nabi minta Allah kabulkan. Tetapi antara permintaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan, maknanya tidak berikan kepada Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan mereka. Jadi persoalannya juga, kenapa begitu besar? Yes, kita sebutkan tadi makna mereka memisahkan di antara kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok orang kafir, ya, juga banyak menentang Nabi SAW. Ya. Kalau tengok dalam surah-surah Makiyah kan, bahkan surah Makiyah adalah surah yang banyak di dalam Al-Quran. Jadi bila mana mereka menyakiti Nabi SAW, kan? Orang Quraisy juga ada menyakiti Nabi, ada menghina Nabi, tak mengiktiraf Nabi, mengeji Nabi. Kan? Tetapi kenapa mereka ini ada peluang untuk bertaubat? Contoh, kita ambil contoh macam Abu Sufyan. Kan? Akhirnya yang memeluk Islam. Dia bersama dengan Abu Jahal, dia bersama dengan Abu Lahab, dia bersama dengan Walid bin Mughirah, bersama di dalam peperangan Badar, menjadi ketua orang musyrikin dalam peperangan Uhud. Tapi kenapa dalam keadaan itu, maknanya dia masih lagi ada peluang untuk bertaubat, dan akhirnya memang dia bertaubat, masuk Islam. Tapi kenapa orang musyrik, orang munafik ni, Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar kemurkaan. Jadi kita nak faham ayat itu bagaimana betapa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang munafik. Baik, kita faham ayat ini. Ayat dalam suratul Baqarah, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ni cerita tentang siapa? Tentang orang kafir kan. Iaitu sesungguhnya orang yang kafir sama sahaja kepada mereka sama ada engkau berikan peringatan, bukan mohon ampun, berikan peringatan, am lam tunzirhum ataupun kamu tak berikan peringatan, mereka tak akan beriman. Dalam surah Yasin pun hampir sama. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 10 surah Yasin. Baik. Jadi mereka yang kafir,
mereka berterusan tidak beriman. La yu'minun, la yu'minun, sebab digunakan la yu'minun ini, yu'minun ni kita faham bahawa dia adalah fi'lul mudhari' ataupun present tense yang juga membawa makna present continuous. Jadi membawa makna berterusan. Mereka ni la yu'minun, mereka akan berterusan tidak beriman. Tetapi dalam keadaan berterusan tidak beriman, dia hanyalah dalam satu tempoh yang tertentu. Okey, macam ni. Sebab fi'lul mudhari' dia bukan hanya membawa makna berterusan, tetapi juga dari sudut balaghahnya, dia adalah satu perbuatan fi'lun, dipanggil fi'lul ghairu tam. Ini perbuatan yang tidak sempurna. Contoh saya sebutkan, kalau saya katakan saya telah makan sarapan. Saya telah bersarapan tadi, makan sarapan. Maknanya saya dah sempurna bersarapan pagi tadi. Tapi kalau saya kata saya sedang bersarapan, maknanya kita sedang makan. Kita akan terus makan. Tapi terus makan kita itu sampai tempoh habis makanan, habislah kita punya makanan tadi. Habislah tempoh kita bersarapan tu. Boleh faham tak? Memang fi'lul mudhari' dia menunjukkan kepada berterusan. Tetapi berterusan itu pada satu tempoh yang mana mungkin dalam satu tempoh itu selepas itu akan berlaku perubahan. Dan malah Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yu'minun. Allah tak kata lan, macam disebutkan dalam ayat ni apa? Lan yaghfirullah. Lan beza dengan la. Lan, lam dengan nun itu menunjukkan nafiyal lil abad. Tak akan, Allah Subhanahu Wa Taala takkan ampun. La yu'minun makna mereka tidak beriman dalam tempoh yang ni, tapi mereka ada kemungkinan beriman pada tempoh yang lain. Maka ayat tu walaupun nak sebutkan bahawa mereka ini berterusan tak beriman, tapi dalam satu tempoh dan mungkin datang tempoh yang lain mereka beriman. Jadi orang-orang yang kafir, bila zahir mereka ini diketahui belum beriman, maka mereka ada peluang untuk apa yang zahir dan juga batin, walaupun contohnya melalui peperangan macam Abu Sufyan. Melalui peperangan bila Nabi SAW dah nak masuk ke kota Mekah untuk Fathul Mekah. Last kali dia pun terpaksalah beriman. Walaupun dalam keadaan terpaksa, kemudian slow maknanya menjadi Muslim yang baik. Walaupun permulaannya itu pun dia masih lagi terkesan dengan cara pemikiran jahiliah. Dia tengok, oh Nabi ni kaya, Nabi kedudukan tinggi. Bahkan selepas perang Hunain, Nabi beri kat dia banyak harta. Kan? Tapi nak sebutkan, ada peluang tu. Tapi bila zahir tampak beriman, orang munafik, bahkan mereka sendiri dengan rasa tampak beriman, yakni wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kan, yakni tampaknya beriman, gah, bahkan mereka rasa selamat dengan perisai yang ada melalui syahadah yang mereka ucapkan, junnah, kan. Tetap juga mereka sombong, malah merasakan semua orang memusuhi mereka, sayhah, maka tak akan dapat berubah apa. Sebab apa? Sebab mereka dah rasa, aku dah bersama dengan ni, aku dah baik. Dah, okey, aku dah bersyahadat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, maknanya tidak ada lagi bagi mereka ini peluang. Malah sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berikan peluang yang kita sebutkan. Kita pun tak boleh nak brain bagaimana mereka mensia-siakan peluang tersebut. Mereka acuh tak acuh dengan apa yang Nabi SAW peluang, maka tertutuplah peluang bagi mereka. Baik. Inna Allah la yahdil qaumal fasiqin. Yang ini mereka berpaling daripada Rasul menjadi asbab mereka tidak diberikan hidayah. Jadi nak sebutkan, kalau orang yang kafir, mereka memperolok-olokkan Nabi SAW, memang kita pun tengok geram, marah, kan? Allah Subhanahu Wa Taala juga maknanya murka kerana memperolokkan Nabi SAW. Tetapi kalau orang yang mana telah mengakui beriman, jika mereka memperolok-olokkan Nabi SAW, maka lebih besar kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang kafir yang mana memperolokkan Nabi SAW. Ini kita tengok maknanya kita marah kan, orang lukis karikatur Nabi, orang maknanya hina Nabi kan, dengan sistem poligami dan sebagainya. Orang kafir kita marah kepada mereka tanpa kita sedar, kadang-kadang orang yang beriman sendiri
olok-olokkan sunnah Nabi SAW. Sedangkan ayat-ayat ini menceritakan lebih besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengaku beriman tapi mereka memperolok-olokkan Nabi SAW. Baik. Dan munafikin, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan benar Puan Ajra. Sebab itu orang munafik kedudukan yang paling bawah. Sebab tu saya kata di awal tadi. Bila kita baca ni kita boleh faham kenapa Allah kata orang munafik ni lebih teruk berada daripada orang kafir. Kita pun tak boleh nak bayangkan pada asalnya. Tapi bila disebutkan, maknanya disampaikan pada hujah-hujah ni, maknanya kita boleh terfikir betapa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi orang munafik ini tidak benar memahami, la yafqahun. Antara perkara yang mereka tak benar memahami adalah kedudukan Nabi SAW. Jadi perbuatan mereka lah yang menyebabkan terhalang. Bila Allah kata innallaha la yahdil qaumal fasiqin, seolah macam Allah yang menutup peluang hidayah, bukan. Kerana apa? Kerana mereka, perbuatan mereka yang tak mau peluang yang Allah berikan yang mereka tak gunakan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tidak mahu memberikan hidayah. Yang disebutkan sebelum ini, qaumul fasiqin. Fasiqin adalah apabila makna fasiq bukan sekadar kufur. Fasiq ini adalah apabila kejahatan atau kekufuran itu telah terzahir. Itu fasiq. Maka selepas itu ayat 7 dan 8 pada pertemuan akan datang, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyingkap. Ini dah terang, dah jelas, tampak kata mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Maka Allah menjelaskan dari sudut kata-kata mereka, humul ladzina yaqulun, mereka inilah yang mengatakan. Dan ayat yang ke-8 pun yaquluna la irja'na. Maka dah orang kata apa? Terbongkar, tersingkap sebelum ini yang ditutup ayat mereka apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan tidak ada lagi keampunan kepada mereka, maka tiadalah lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik sebegini dengan cara kita berusaha mengambil setiap peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita taubat. Gunakan peluang tu walaupun mungkin kita jatuh semula ke dosa ataupun maksiat berkali-kali, tapi setiap kali kita jatuh tu kita bangun semula. Jadi seperti mana Adam alaihissalam walaupun tergelincir daripada hasutan iblis, tapi fataba alai segera makna kembali pada Allah Subhanahu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.